Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Perjalanan hidup kita di atas dunia adalah merupakan perjalanan mencari bekal dan mencari teman. Jalan menuju ke akhirat panjang, namun di sana tidak ada pengakhiran. Apabila orang itu mendapat nikmat, berbahagialah dia. Orang yang mendapat azab, celakalah dia. Dan lebih malang, lebih celaka lagi, iaitulah orang yang tidak beriman, yang akan kekal dalam azab neraka, wal'iyazubillah. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 17 hari bulan Jun 2022, bersamaan dengan 17 Zulqa'dah 1443, tajuk yang kita akan bincangkan ini iaitulah tentang bijak di dunia, bahagia di akhirat. Oleh itu, jauhkan diri daripada maksiat, penipuan, pembohongan dan segala perkara kemungkaran yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Maksudnya ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita bahawa dihiaskan dan dijadikan indah bagi manusia. Suka manusia ini apabila dia mendapat kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Hak nafsu suka, kita pun minat. Iaitulah perempuan-perempuan, dapat isteri dan anak pinak, anak cucu yang ramai, harta benda yang banyak bertimbun-timbun, daripada emas dan perak. Sekarang ni orang tak simpan sangat, yang banyaknya duit, banyak fulus, kenderaan, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Ayat ini surah Ali Imran ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tafsir, menyatakan bahawa fitrah, asal jiwa manusia menyukai kesenangan-kesenangan yang ada di atas dunia ini. Di antara senang hidup itu ada keluarga, ada harta benda, ada kenderaan, ada harta yang dimiliki daripada ternakan, daripada kebun-kebun. Namun Allah SWT juga memberi peringatan bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara, dan kita semua akan dikembalikan kepadanya kelak. Dan sebaik-baik tempat kembali itu iaitulah syurga.
Maka kita kena sentiasa ingat bahawa apa yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka bila diuji, di sana ada orang yang lulus dan ada orang yang gagal. Hari ini kita masih lagi dalam ujian-ujian, dalam siri-siri ujian yang banyak. Bila Allah Ta'ala uji kepada kita dengan susah, adakah kita sabar? Mungkin boleh sabar. Tapi bila Allah uji kita dengan kesenangan, adakah kita boleh sabar? Maka itu adalah merupakan satu kesedaran yang perlu kita ingat. Jadi di saat kita diuji, maka jangan kita gugur. Kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapakah yang baik amalannya. Kalau ujian fizikal, siapakah orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Maka kerana itulah kita, para jemaah sekalian, apabila masjid dibuka, perbanyakkan langkah kita ke masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khatwatin yakhtuha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kamu melangkah ke masjid adalah merupakan sedekah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Maka kita hiasi hidup kita dengan mengikut kehendak Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengikut kehendak nafsu. Kerana kehendak nafsu tak tua. Sebagaimana kata Allahyarham tuan guru kita di sini, dia kata nafsu kita ni macam umbuk kelapa, macam umbuk nyo. Batang dia beleka dah, sengit dah, tapi pucuk dia masih hijau, mana masih muda. Maka dengan itu manusia yang cinta kepada dunia ini terbagi kepada dua golongan. Manusia cinta kepada dunia ada dua kumpulan. Kita tengok kita masuk kumpulan mana. Kumpulan yang pertama menjadikan dunia sebagai matlamat utamanya. Menjadikan dunia sebagai matlamat. Fikirannya, hati dan perbuatan mereka tertumpu kepada kesenangan duniawi semata-mata, sehingga mereka lupa bahawa tujuan mereka diciptakan di dunia ini ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesenangan dunia, mereka tidak mempedulikan sumbernya dan bagaimana membelanjakannya, dan semua ini akan menjadi beban yang berat di akhirat kelak, para jemaah sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tanggungjawab kita di akhirat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak berganjak kita yang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti tidak akan dapat bergerak. Kedua kakinya tidak akan berganjak sehingga dia ditanya dengan beberapa soalan. Soalan yang pertama, umurnya. Fima afna, kamu habiskan umur kamu untuk apa? Kalau kita umur kita ni untuk perkara kebaikan, beribadat kepada Allah, melakukan kebaikan, menghabiskan masa mencari rezeki yang halal, kita selamat insya-Allah. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang kamu belajar, kamu beramal ataupun tidak, ataupun dapat banyak ilmu untuk berdebat, berhujah, menyatakan dia tu banyak ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dua kali ditanya tentang harta. Wa an malihi, tentang hartanya. Soalan yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kamu ambil? Wa fima anfaqahu, ke mana kamu belanjakan? Jadi para jemaah, kita kena ingat umur kita ditanya dua, harta kita ditanya dua kali. Sumber dari mana kamu dapat dan ke mana kamu bawa? Soalan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tubuh kita yang sihat molek, sihat wal afiat ini kita gunakan untuk apa? Hadis rawahu At-Tirmizi, maknanya kalau kita guna dengan cara yang betul, alhamdulillah selamat.
Golongan yang kedua, golongan yang menjadikan dunia sebagai jambatan ke akhirat, sebagai mencari bekalan. Semua kesenangan dunia sebagai wasilah jalan menuju akhirat dan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesenangan dunia digunakan untuk beribadat kepada Allah. Memiliki kenderaan yang selesa digunakan untuk ke masjid dan tempat-tempat yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Mempunyai kedudukan digunakan untuk kebaikan. Kita mengatakan, boleh katakan semua yang kita milik lillahi ta'ala, kita gunakan untuk jalan yang diredai oleh Allah. Maka inilah orang yang pandai hidup, bijak di dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, sekali lagi saya peringatkan kepada jemaah, bila kita kata muslimin dan muslimat, bermakna masjid kita ni ada muslimat solat. Tak perlu tuan-tuan biarkan anak isteri duduk atas kereta, duduk tengah panas ke tengah hujan, bawa mereka masuk dalam masjid, kerana ruang muslimat digunakan untuk kita. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, alangkah sedihnya kita kerana cintakan dunia secara berlebihan, manusia rakus mengejarnya tanpa menghiraukan halal ataupun haram, termasuklah melakukan penipuan. Mutaakhir ini terlalu banyak berita tentang jenayah penipuan dalam talian, terutamanya dalam media sosial, dalam Facebook ke Instagram dan anak cucunya lah, termasuklah dalam grup WhatsApp dan lain-lain. Maka alat-alat menipu ini banyak. Bahkan peniaga-peniaga yang membuat iklan secara terbuka, tidak segan silu, tidak malu, orang perempuan pergi jual ubat kuat dalam Facebook secara terbuka. Kita kata, di mana maruah kamu sebagai seorang muslim atau muslimah yang buat kerja yang pelik, tak senonoh macam ni? Sama ada dia menipu ataupun dia tidak malu. Itu dua perkara yang nampaknya macam satu fenomena di zaman kita ini. Terlalu ramai yang telah menjadi mangsa penipuan dalam talian. Ada yang ditipu, dia panggil scammer, menipu, tipu sana tipu sini, ataupun tertipu dengan iklan-iklan yang kononnya boleh buat itu, boleh buat ini, tapi semua itu satu penipuan yang sangat nyata. Dan penipuan itu bukan kecil, melibatkan banyak kerugian, bahkan juga menyebabkan masalah sampingan seperti masalah mental dan tekanan perasaan hasil daripada penipuan yang tersebut. Maka dengan ini para jemaah, Islam telah memberi peringatan kepada umatnya agar sentiasa berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yuldagul mu'minun min juhrin wahidin marratain. Tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang yang sama. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Maknanya kalau kena kita tipu sekali, cukuplah, jangan pula percaya kali yang kedua. Apa saja pun dalam dunia ni, jangan ditipu banyak kali, nampak tak cerdik kita. Sekali mungkin tersalah, 2 kali dengan benda yang sama, nampak bodoh kita, maka kita kena jadi orang cerdik. Maka dengan itu, janganlah kita terlibat melakukan jenayah sebegini atau membantu jenayah dalam talian ini. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab membantu pihak berkuasa membenteras segala bentuk jenayah, termasuk jenayah cyber, demi keselamatan bersama. Jadi apa saja orang nak tipu sekarang ni macam-macam. Dia ambil gambar kita, dia buat apa ni, panggilan, konon-kononnya ustaz nak berhutang dengan awak. Terkejut kawan-kawan, betul ke awak? Bila awak jadi muflis? Bila pula awak kena macam-macam? Kita mengatakan, tuan-tuan dan puan, kita kena cerdik. Kalau tengok walaupun gambar orang yang kita kenal, tapi perbuatan tak senonoh yang tak logik, tak mungkin ustaz ni merengek-rengek meminta-minta hutang dengan orang malam ini bayar esok. Kita kata itu di antara simptom penipuan yang sangat berbahaya. Maka penipuan dari sudut dunia
Satu lagi penipuan dari sudut agama juga banyak. Keluar dalam media-media medsos, dipanggil media sosial sekarang ini, banyak video-video yang bawa ajaran yang pelik-pelik, yang tidak waris daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang laris, yang mudah mendapat sambutan. Kita mengatakan orang yang menipu, skema di atas dasar dunia, dia boleh dunia, tapi berat juga skema di atas dasar agama. Ini juga berbahaya. Maka dua-dua penipuan, apa saja yang berlaku jangan kita dekati. Perkara-perkara maksiat jangan dihampiri. Semoga kita selamat di dunia dan kita berbahagia di akhirat nanti, para jemaah sekalian. Maka dengan itu, kita simpulkan apa yang kita bincangkan ini dengan beberapa perkara. Yang pertama, berwaspadalah dengan pesona dunia yang sering melekakan manusia. Dan janganlah kesenangan dunia itu mengheret kita ke lembah kehinaan. Kerana nak kaya, kita tipu orang. Kerana nak senang, kita buat macam-macam produk walaupun menipu dengan cara masing-masing. Di antara penipuan yang anda baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil An-Najas. An-Najas ni orang yang meletakkan harga, meninggikan harga, dia bukan nak beli. Dia bukan nak beli. Bila kita kata harga RM10, dia kata patut 12 tu. Yang menawarkan itu tali baru dia. Sekarang ini dalam media sosial ni dia panggil testimoni. Bila orang letak barang, oh dia komen kat bawah, saya dah cuba. Ayah saya dulu berjalan pakai tongkat, sekarang ni campak tongkat. Nak campak tongkat macam mana, orang tua tu telah jelepek atas tikar, memang tak boleh bangun pun. Hasil daripada makan ubat dia ni tak pergi hospital contohnya. Kita mengatakan ini juga satu testimoni yang duduk di bawah kategori An-Najas, penipuan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dunia ini bukanlah matlamat utama. Kehidupan kita ada matlamat. Matlamat kitanya nak sampai ke akhirat, nak mendapat rahmat Allah, nak menjejak ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk kita mencapai kerajaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itulah yang sepatutnya kita kena sedar. Sepatutnya kita kena ingat. Yang ketiga, kita perlu menjadi masyarakat yang bijak bagi mengelakkan kita dari menjadi mangsa kepada apa saja jenayah, termasuk jenayah cyber ataupun jenayah alam maya yang ada ini. Dan yang keempat, umat Islam cerdik, kena jadi orang cerdik. Kalau orang mari bawa atas nama agama, tetapi ajaran ini tidak berpaksikan kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata-kata saya duk percayalah. Hari senang ya, atas nama agama ni mudah sangat kita percaya. Ajaran yang saya ajar ni tak ada pada orang lain. Ajaran ini terus daripada Nabi. Nabi datang ke masjid ni, telah mengijazahkan bacaan ini. Ini kita kata ini penipuan atas nama agama. Mereka-reka hadis palsu untuk melariskan dia punya ajaran. Kita juga termasuk dalam skema agama. Kita kata ini cukup berbahaya. Jadi para pelajar, jadilah orang yang bijak, dapat menilai yang baik yang buruk, dapat menilai yang sahih yang tak sahih, manakah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diajar. Maka itulah menjadi agenda kita. Jangan orang panggil tangkap muat. Dalam bahasa Arab dia panggil, jangan la takunu kahatibi lailil, jangan kita jadi seperti pemungut kayu api, pencari kayu api pada waktu malam. Dia tengok macam kayu api diangkat semua, kadang-kadangnya diangkat tu ular ataupun diangkat tu ketul-ketul najis yang tidak baik. Maka peringatan kita, kerana tamak dengan dunia kita ditipu. Kerana terlalu nak beragama, kita tak tanya di manakah sumber amalan, kita akan rugi beramal tapi tidak mendapat pengiktirafan daripada syariat. Maka kita juga satu perkara yang cukup besar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya perkara tersebut, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada bahagianya di akhirat nanti selain daripada azab neraka, dan apa yang ada, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Surah Hud ayat 15 dan 16. Para jemaah sekalian, sedikit peringatan sempena kedatangan bulan Zulhijjah, bahawa salah satu daripada ibadat yang menjadi syiar kepada kita iaitulah Idul Adha Al-Mubarak, hari raya korban. Bagaimana kita menyambut hari raya korban kalau kita tak ada korban? Maka dengan itu kempen kita, peringatan kita kepada muslimin dan juga muslimat, khususnya suami dan bapa, hendaklah carilah rezeki. Kalau boleh setiap rumah ada satu korban yang kita lakukan. Setiap rumah satu korban. Tak payahlah seekor lembu, satu korban je, seekor kambing ke, satu bahagian ke. Yang pentingnya ada ibadat korban dalam rumah kita. Oi, saya hantar ke luar negara, awak hantar luar negara, awak beraya di sini, habis kita berkorban dengan video call, tengok kambing kita disembelih di sana sini. Tidak. Tuan-tuan, ingat, ini satu syiar. Nabi SAW berada di Madinah, terus berkorban setiap kali hari raya, sehinggalah pada tahun yang ke-10 Nabi kita menunaikan haji, disembelihnya 100 ekor unta. Jadi kita minta ya, kecuali orang betul-betul miskin tegar yang memang tak ada duit, itu cerita lain. Tapi kalau duit ada, bakhil, kopi kata orang, balik semak balik, carilah di mana-mana korban yang boleh kita buat. Tak banyak. Oh, dia kata kalau setiap rumah ada korban, banyaklah. Tak, mana ada banyak. Rumah kita bukannya sedikit, ada 10 orang, 20 orang. Satu korban baru 500, 600. Boleh jadi kita bahagi-bahagikan dan boleh disimpan. Sebagaimana kata di para fuqaha, kita boleh bagi 3 tumpuk. Satu untuk miskin, satu lagi untuk orang-orang yang hadiah, orang kaya pun boleh, satu lagi untuk bagian kita. Jadi tak semesti kita habiskan dalam masa 2 hari raya tu, nak habis minggu pun tak apa. Yang pentingnya biar ada korban itu dilakukan dalam keluarga kita. Kalau bapa yang niat korban, dia boleh niat, inilah korban hadhi udhiyati, ini untuk aku dan untuk ahli rumah aku. Kalau anak-anak dia kecil, dia bawah tanggungan dia lah. Kalau anak dia dah besar, dah ada kerja sendiri, masing-masing lah buat korban. Yang pentingnya jangan sunyi, jangan sepi rumah kita tanpa ada satu syiar ibadat korban yang dianjurkan oleh Islam. Itulah yang sepatutnya para jemaah sekalian. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.